Ya, Assalamualaikum semua. So, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan subtopik 2.3, gerakan jatuh bebas. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak ingatkan kamu lah ya, siapa yang join kelas cikgu, tolong ajak kawan-kawan lain sekali join sama-sama. Macam kelas-kelas sebelum ni 6 orang sahaja, tak sampai separuh yang join kelas cikgu. So kesian kat kawan-kawan kamu, nanti dia tertinggal. So sebab buka sekolah nanti mungkin cikgu takkan ulang balik sebab kita pun dah memang jauh tertinggal kan. Jadi cikgu harap sama-sama kita tarik kawan-kawan kita supaya dapat skor fizik sama-sama. Okey. So hari ni kita sambung kita punya pelajaran dengan tajuk gerakan jatuh bebas. Okey, buku modul kamu muka surat 32. Okey, boleh rujuk buku modul kamu. Sama-sama ada buku modul kat depan. Jadi ni dia yang apa PowerPoint ni adalah sama dalam buku modul kamu lah. Jadi kita isikan maklumat-maklumat yang cikgu akan berikan nanti. Okey. Gerakan jatuh bebas ini adalah kalau kamu baca yang pertama itu adalah idea daripada Sir Isaac Newton. Bila dia duduk di bawah pokok, kemudian ada buah apel jatuh dan dia merasakan buah apel itu jatuh dekat bawah, mestilah disebabkan ada satu daya yang menarik dia ke bawah. Jadi seterusnya, satu objek yang dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas adalah jika pergerakannya itu hanya disebabkan oleh daya graviti sahaja. Bukan disebabkan oleh tindakan daya yang lain seperti rintangan udara. Maknanya dia jatuh hanya disebabkan daya graviti tanpa rintangan udara. Seterusnya. Ini dalam buku modul kamu, maksud jatuh bebas. Tolong salin dalam kotak yang ada tu, muka surat 34 tu. Jatuh bebas, definisinya adalah keadaan di mana objek itu jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja. Seterusnya. Kat bawah tu dia tanya apa pula pecutan graviti. So, pecutan graviti ini adalah bila buah itu jatuh, dia jatuh maknanya dia mengalami pecutan lah. Makin lama makin sampai ke tanah tu dia makin laju kan. Maksudnya hal laju bertambah makna ada pecutan. Dan pecutan itu kita panggil sebagai pecutan graviti. So pecutan graviti adalah pecutan yang dialami oleh objek disebabkan oleh daya tarikan graviti dan dia ada nilai tetapnya iaitu G 9.81 meter per saat. G ni adalah singkatan pecutan graviti lah. So dalam kotak kamu tu, kamu salin daripada sini sampai bawah ni lah, sampai nilai G tu. Kita terus dengan aktiviti 1. Kita nak mengkaji gerakan jatuh objek. Alat yang sebelah tu kita panggil sebagai yang macam kamera ni kan. Yang macam kamera tu, alat dia kita nyatakan sebagai stroboskop lah. Dia akan merakam pergerakan pergerakan guli bola yang jatuh tersebut. So rajah di sebelah menunjukkan foto stroboskop. Dia keluar jadi macam ni lah, macam pita detik kan, bagi bola yang jatuh bebas dan graf hal laju lawan masa bagi gerakannya. Perhatikan foto, terangkan hal laju bola. Ini kita dah belajar pita detik kan. Tengoklah cikgu cakap dia semakin jauh titik-titik ni, jadi hal laju dia macam mana? Sepatutnya apa? Hal laju dia bertambah kan. Hal laju bola semakin bertambah. So apa yang boleh anda simpulkan daripada kecerunan VT? Ini pun kita dah belajar dalam 2.2 graf gerakan. So kecerunan adalah paksi Y bagi paksi X, betul? So paksi Y dia adalah hal laju, paksi X dia adalah masa. So hal laju bagi masa, kamu akan dapat apa? Akan dapat pecutan. So dia akan menghasilkan pecutan, dan pecutan itu adalah pecutan malar ataupun pecutan seragam.
Okey, seragam maksudnya dia halaju tu bertambah samalah setiap saat tu. Okey, so terangkan gerakan bola tersebut. Okey, so bola tersebut bergerak secara apa? Pecutan mala. Okey, next. Okey, ini boleh. Okey, Galileo dikatakan melepaskan objek yang berlainan jisim dari atas menara condong. Beliau mendapati bahawa objek-objek berlainan jisim mengambil masa yang hampir sama untuk jatuh ke tanah. Okey, adakah pecutan graviti ini ataupun adakah daya graviti ini dia mempengaruhi jisim ataupun adakah jisim mempengaruhi gerakan jatuh bebas ini. Okey. So ni ada video sedikit, kita boleh tengok. Jugalah. Okey, tak ada apa yang ni. Kita nak cepatkan, nanti video kita jadi lambat pula. Okey, jadi cikgu habiskan cepat. Alright. Okey, seterusnya aktiviti yang kedua, kalau kita pegang batu yang berlainan saiz pada aras yang sama dan kemudian lepaskan dia secara serentak. Okey, bagaimana halaju batu berubah? Okey, halaju dia macam mana? Makin bertambah ke? Dia jatuh tu halaju semakin bertambah ke ataupun sama je daripada atas sampai bawah? Okey, sepatutnya dia akan bertambah lah. Oops. Okey, sekejap apa masalah ni pula? Okey, kat situ. Halaju bertambah. So, bandingkan masa yang diambil untuk batu mencecah lantai. Okey, daripada tu, kalau kamu buat aktiviti tu, kamu akan tengok samalah dia punya masa jatuh ke lantai tersebut. So, adakah jisim mempengaruhi jisim mempengaruhi pecutan tersebut? Jisim tidak mempengaruhi. Contohlah, kan kita ada kertas. Okey. Kertas tu ada dua kertas dan jisim dia sama. Kamu timbang sama. Okey. Dan bila kamu satu tu kamu renyukkan dan satu tu kamu tak renyukkan. Okey, kamu macam satu tu kamu buka macam tu je lah kertas tu. Jadi kalau kamu jatuhkan daripada satu ketinggian, mana yang jatuh dulu? Yang jatuh dulu adalah yang kamu renyuk-renyukkan tu. Betul? Tapi asalnya dua-dua kertas itu jisim dia sama. Tapi yang jatuh dulu adalah bila kamu renyuk-renyukkan. Maknanya jisim tu tidak mempengaruhi lah. Okey? Yang mempengaruhi dia adalah sebab permukaan dia. Okey? Luas permukaan dia. Okey, ini ada ada aktiviti sikit video. Boleh tengok kat situ. Tu dia gerakan perlahan, dua objek berlainan jisim dijatuhkan serentak. So kita dapati dia punya masa jatuh tu sama. Okey. Okey, seterusnya kita tengok aktiviti ketiga. Okey, kita ada bola golf dan sehelai kertas dipegang pada ketinggian yang sama dan dijatuhkan serentak. Objek manakah yang mencecah tanah dahulu? So, kalau kamu tengok kat situ, yang mana satu yang akan mencecah tanah dulu? Okey, bola golf lah kan. So, terangkan kenapa. Adakah disebabkan oleh jisim dia? Okey, ataupun disebabkan oleh luas permukaan. Tadi cikgu dah terangkan dia disebabkan oleh luas permukaan. Okey. Oops. Okey, luas permukaan kertas besar. Jadi, rintangan dia tinggi. Okey. Ulang dengan bola golf dan sehelai kertas yang direnyukkan. Objek yang manakah mencecah tanah dahulu? Okey, kedua-dua objek, terangkan kenapa luas permukaan kertas renyuk tu kecil dan rintangan udara dia kecil. Okey, faham kan? Okey, seterusnya. Okey, boleh faham tadi kan yang ni? Okey, dia bandingkan yang ni Mula-mula yang ni, dia kata bola golf dengan kertas mana jatuh dulu? Bola golf. Sebab apa? Kertas ni dia ada rintangan udara. So, dia lambat jatuh. Okey, yang kedua, bila kita samakan luas permukaan, okey, yang mana jatuh dulu? Dua-dua akan jatuh pada masa yang sama sebab luas permukaan tu kecil dan rintangan udara pun kecil. Okey, next. Okey, kat sini ada dia punya eksperimen tu lah ya. Okey, dua yang tadi tu bola golf dengan
kertas yang direnyukkan sama. So masa jatuhan dia tu sama. Okey, seterusnya nombor 4, kita ada duit shilling dan juga kita ada bulu pelepah tu. Okey, jadi dia tanya apakah pemerhatian? Okey, pemerhatian tanda dan labelkan dua daya yang bertindak pada duit shilling dan bulu pelepah. Okey, pada duit shilling dan bulu pelepah, apa daya yang bertindak ke atas dia? Okey, so daya ke bawah lah. Okey, yang dia jatuh daya ke bawah dan juga daya di bawah ke bawah itu kita panggil daya tarikan graviti. Okey, dekat atas tu kita panggil rintangan udara yang melawan daya tarikan graviti tu. Okey, sama juga dengan bulu pelepah ni. Okey, daya ke bawah adalah daya tarikan graviti, manakala daya yang melawan dia adalah rintangan udara. Okey, so pemerhatiannya bulu pelepah jatuh lebih lambat daripada shilling. Okey, apa sebabnya? Okey, sebelum ni lah macam latihan nombor 3 tadi. Sebab dia punya luas permukaan bulu pelepah lebih besar. Jadi rintangan udara dia lebih tinggi. Okey. Seterusnya, dalam kehidupan harian, mengapa objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi lebih cepat daripada objek yang ringan? Okey, gerakan objek dalam udara. Kita dapat daya lain seperti rintangan udara. So, dia jatuh cepat dengan lambat tu adalah disebabkan ada daya lain. Iaitu seperti daya lain. Daya lain tu rintangan udara lah. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya sekarang ni kita letakkan dua bahan dan kita letakkan dia jatuh tu dalam keadaan vakum. Vakum ni maksudnya tak ada udara. Bila tak ada udara maksudnya tak ada rintangan udara lah, kan? Okey, jadi apa hasilnya? Kita tengok daripada segi pemerhatian. Sekejap Oops. Okey, so bulu pelepah dan duit shilling akan jatuh pada masa yang sama. Walaupun bulu pelepah itu luas permukaan dia besar daripada duit shilling, tapi sebabnya kita tak ada udara, tak ada rintangan udara, jadi kedua-duanya jatuh hanya disebabkan oleh daya graviti. Okey, so penerangan dia itulah maksud cikgu tadi dalam vacuum tiada rintangan udara, hanya daya tarikan graviti yang bertindak. Kemudian kedua-dua tu akan sampai ke lantai pada pecutan yang okey, maaf tadi ada gangguan sikit. Okey. Okey, apakah keadaan yang menyebabkan objek yang berlainan jisim jatuh dengan pecutan yang sama? Okey. Ni soalan yang terakhir lah dalam tu kan. Dalam sebelum eksperimen tu, dalam buku modul kamu tu, apakah keadaan yang menyebabkan objek yang berlainan jisim jatuh dengan pecutan yang sama? Jadi gerakan jatuh objek dalam keadaan vakum. Okey, jawapan dia dekat atas ni pula. Okey. Ni kenapa dia jatuh dalam pecutan yang sama? Sebab dia bergerak dalam keadaan vakum. Vakum tu tak ada udara. Okey. Kita lari sikit ke sini. So, objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Okey. Ni jawapan dia ni kat bawah ni. Okey, awak ambil jawapan yang ni dekat atas ni. Ini jawapan dia. Okey, ini sebenarnya jawapan juga yang bawah ni. Tapi lebih tepat tu kita tulislah ayat panjang sikit. Okey. Okey. Okey, nak tengok sini ada satu eksperimen yang dibuat dalam satu kawasan yang besar, kawasan yang apa nama tu? Vakum. So kita akan dapat tengoklah kan, objek itu akan jatuh pada ke panjang video ni. Okey. Cikgu akan send PowerPoint ni. So kalau kamu nak tengok dengan lebih nak tengok daripada awal, okey, boleh tengoklah nanti. Okey, ni satu ruang yang besar. Okey, dia keluarkan udara, maksudnya tak ada rintangan udara, dan dijatuhkan bulu pelepah dengan satu biji apple. So dia tengok hasilnya jatuh dalam masa yang sama. Okey, seterusnya dalam buku modul kamu tu, kalau kamu tengok dia terus dengan eksperimen kan. So eksperimen tu kita tak dapat nak buat. Okey, jadi cikgu terangkan je lah macam mana eksperimen itu dijalankan.
Okey, kita kat sini ada pita detik. Pita detik pun awak tak pernah guna lagi. Kan? So ada pita detik, kita sambungkan di sini. Okey. So ini dia punya jangka masa detik. Okey, kemudian kita jatuhkan pemberat. Okey, kemudian pita detik itu akan menghasilkan dah, dia akan menunjukkanlah gerakan tersebut. So kita potong-potonglah pita detik tu. Jadi kat situ kita akan mengkajilah dia punya gerakan. So, apakah jenis pergerakan objek jika ia jatuh di bawah tarikan graviti? Apa benda yang jatuh hanya disebabkan tarikan graviti? Kita panggil dia sebagai gerakan jatuh bebas. Okey, tunjukkan bagaimana anda mengira ni, tak perlu. Okey, tunjukkan bagaimana anda mengira G daripada pita detik. Okey, G adalah pecutan. Okey, pecutan sama dengan A lah kan. So A sama dengan halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Betul? Okey, tapi disebabkan dia jatuh ke bawah, kita panggil dia sebagai pecutan graviti. A ni jadi G. Okey, so dalam pita detik tu macam yang kita buat sebelum ni, kita buat macam mana? Cikgu suruh kamu cari, kan kita ada pita detik panjang ni kan. So ada titik-titik-titik ni. Okey, so yang depan ni, yang bahagian depan ni kita katakan halaju awal, bahagian belakang ni halaju akhir. Lepas tu cari selang masa semua tu, kemudian dapatlah nilai pecutan graviti. Okey, kemudian nombor 3, soalan tanya, bandingkan nilai pecutan disebabkan oleh graviti daripada aktiviti ini dengan nilai yang sebenar. Berikan alasan munasabah bagi perbezaan dua nilai tersebut. Okey, kalau kita kata pecutan graviti ni dah ada nilai tetap, betul? 9.81. Tapi bila kamu buat dalam eksperimen itu, kamu mungkin akan dapat nilai yang lain sikit. Okey, kenapa ada nilai yang lain sedikit tu? Okey, agak-agak sebab apa? Okey, mestilah ada faktor luaran, error sikit kan. Yang pastinya ada, dia ada rintangan luar. G dari eksperimen adalah kita dapat lebih rendah. Okey, lebih rendah daripada nilai 9.81 kerana ada rintangan udara dan juga geseran antara pita detik dan juga jangka masa detik. Okey. Soalan keempat ni perbincangannya daripada hasil kita punya perbincangan hasil kita punya eksperimen tu lah. Okey, dia kata nilai G itu berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, nilai G di khatulistiwa 9.78, manakala kat kutub bumi 9.83. Kenapa ada berubah-berubah? Okey. So agak-agaknya kenapa? Okey, kat sini dia kata kerana bumi sebenarnya bukan berbentuk spera yang sempurna. Okey, jadi jarak dari khatulistiwa ke pusat bumi lebih jauh daripada jarak dari kutub ke pusat bumi. Okey, jadi nilai G lebih kecil di khatulistiwa daripada di kutub bumi. Okey, dekat atas ni lah atas dengan bawah ni. Okey, tak sama dengan kiri dengan kanan. Dia kata mungkin jarak yang ni, okey, tak sama dengan jarak yang tepi ni. Mungkin dia tidak berbentuk sfera yang betul. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyelesaian masalah. Okey, soalan-soalan yang melibatkan pecutan graviti. Pecutan graviti adalah gerakan juga kan. Jadi, soalan-soalan dia kita akan gunakan persamaan gerakan juga. Persamaan gerakan ni. Okey, 3 persamaan gerakan tu. Ingat lagi kan? Kelas sebelum ni menggunakan persamaan gerakan ni. Cumanya dalam gerakan ini, pecutan yang kita gunakan ini adalah pecutan graviti. Jadi semua A tu akan ganti dengan G. Contoh yang nombor 1, dia akan jadi V sama dengan V sama dengan U tambah G T. Okey, dan seterusnya lah. Mana yang ada A kita gantikan dengan G. Sebab dia gerakan jatuh bebas ini, pecutan dia adalah pecutan graviti. Okey, so ada nota kat sini sedikit. So kata kalau objek jatuh, A sama dengan G lah. Ini cikgu nyatakan tadi. Okey, 10 ni dalam silibus kamu kita pakai 9.81. Minta betulkan dalam buku awak. So kalau objek itu dilontarkan ke atas, jadi nilai pecutan graviti dia adalah negatif.
Okey. Kalau jatuh ke bawah, positif lah. Okey. Dan kemudian kalau kita baling dia ke atas, hal laju tertinggi dia adalah sama dengan kosong. Kamu baling ke atas. Okey. Jadi, hal laju akhir dia adalah kosong. Dan jatuh ke bawah, hal lajunya adalah positif. Manakala apabila dia naik ke atas, hal laju dia adalah negatif. Okay, sebab apa kedudukan tertinggi tu V sama dengan kosong? Dia ada satu kedudukan tertinggi sebelum dia jatuh kan. Sebelum dia jatuh tu ibaratnya macam dia stop sekejap lah. Jadi V kat situ dikira sebagai kosong. Okey, kita cuba satu latihan. Okey, so latihan lain nanti kamu buat sendirilah. Okey, so andaikan G sama dengan 9.81 dan tiada rintangan udara. Maknanya dia jatuh bebas. Jadi sebiji batu jatuh dari ketinggian 45. So, apa maklumat yang kita dapat? Yang pertama, kita dah ada G. Okey, 9.81. Yang kedua, kita ada 45 meter. 45 meter ni apa? Ketinggian, height. Height ni apa? Sesaran lah, jarak dia kan. So, sesaran kita dah ada 45 meter. Okey, soalan dia, berapa lamakah masa yang diambil oleh batu itu untuk mencecah tanah? Okey, berapa masa dia? So, apa formula yang nak digunakan? Sebelum tu kita tengok dia ada maklumat lain tak? Okey, bila kata sebiji batu jatuh dari ketinggian, maknanya daripada atas jatuh ke bawah. So, awak tengok rajah ni daripada atas jatuh ke bawah. So, kita dapat tahu U dia adalah sama dengan kosong. Awal tu dia tak bergerak lah. Betul? U sama dengan kosong. Okey. Kemudian yang kedua kita tengok semua ni unit dah betul ke? Unit SI ke macam 45 meter betul. Kalau dia dalam cm kena tukar kepada meter lah. Okay, kemudian tentukan apa formula yang kamu nak guna. Okay, apa formula yang kamu nak guna? Kita ada berapa formula tadi? Kita ada 3 tadi. Kita ada V sama dengan U tambah GT. Kita ada S sama dengan UT tambah setengah GT kuasa 2. So kita nak yang mana? Satu lagi V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 GT. Okey, jadi kita tengoklah soalan tanya nak masa. Berapakah lama masa? So, yang pertama ni ada masa. Tapi kita ada V tak? Kita tak ada V kan? Tapi kita ada U, kita ada G. Tapi tak ada V, so tak boleh pakai lah. Okey, yang kedua ni. Okay, yang kedua, kita ada sesaran. Kita ada U dan juga G pun ada. Yang kedua ni kita ada sesaran. U pun kita tahu. T kita nak cari. G pun kita tahu. Jadi yang sesuai sekali kita menggunakan rumus yang kedua ni. So kita masukkan nilai je. Senang dia fizik ni, pengiraan. Tak susah pun ya. Okay. Okay. So masuk je nilai. Okey, S45 nampak ni kan? S45 U kosong. Kosong darat T dah kosong lah kat situ. Okey, setengah darat 9.81 kat sini. Okey, kemudian darab T kuasa 2. Kemudian selebihnya kemahiran matematik kamu lah. Okey, macam mana kamu nak manipulate formula tu sampai dapat T dan akhirnya T dapat 3.03 saat. Okey, berapakah hal laju batu itu semasa ia menghentam lantai? Maknanya kita nak semasa ia menghentam lantai, maksudnya kat bawah ni berapa hal laju? So, hal laju apa? Hal laju awal ke hal laju akhir kat situ? Pastilah hal laju akhir. Kita nak V. So, kita nak guna rumus apa? Cari rumus yang sesuai. Kalau kat sini kita boleh, sebab kita dah tahu G, kita dah tahu nilai U, kita dah ada masa. So, kita boleh guna formula yang pertama tu. Okay. Masuk je V sama dengan U tambah AT. A tu gantikan dengan G. Okay. So, dapatlah nilai dia. Okay. Senang sahaja kan? So, Cikgu nak kamu cuba buat nombor 1 sampai nombor 6 dan juga tutorial tu. Okay, so jadinya muka surat 36, 37 sampai nombor sampai muka surat 38 lah. Okay, muka surat 30 latihan muka surat 36 sampai muka surat 38. Okay, kalau ada apa-apa minta tanya cikgu. Okay, dan cikgu rasa cikgu akan share PowerPoint ni. Okay, dan PowerPoint ni memang ada jawapan lah. Tapi cikgu minta kamu
fahamkan. Okey, jangan ada jawapan terus salin je. Tak baguslah macam tu kan. Nanti kamu tak tahu macam mana nak buat. Jadi kamu belajar daripada jawapan tersebut. Macam mana dapat jawapan tersebut. Ataupun kamu cuba dulu. Cuba dulu baru tengok, oh sama tak jawapan dengan dia. Maknanya kalau kamu cuba dan kamu dapat jawapan tu betul, maksudnya memang kamu faham. Apa yang kita nak, kamu dapat faham apa yang cikgu ajar. Okey? Kalau kamu cuba, kamu tengok, kenapa salah? Kenapa tak sama dengan jawapan? Okey? Boleh tanya cikgu. Okey, kenapa saya buat ni salah? Okey? Okey, itu saja. Terima kasih sebab join kelas cikgu. Cikgu doakan kamu istiqomah dan kuatlah belajar semasa PGPR ini. Okey? Okey, Assalamualaikum.